kata mereka itu Mu'tazilah. Kata kan weh, wajib atas Allah Ta'ala membaki segala rasul alaihi mussalatu wassalam. Ni perkataan Mu'tazilah yang bersalah bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi Mu'tazilah yang mengatakan pada kata mereka itu Mu'tazilah wajib atas Allah Ta'ala. Wajib atas Tuhan. Pasti atas Tuhan. Lazim atas Tuhan. Ni apa dia? Deh. Membangkit segala rasul alaihi mussalatu wassalam. Bangkit mana? Yakni pada dunia. Jadi kata Mu'tazilah wajib di atas Allah Ta'ala membangkit akan rasul. Jadi kalau Allah Ta'ala tak bangkit tak boleh. Supaya nak menyapa kepada manusia. Kerana manusia zaman ke zaman ni, ia sesat tak semua. Kita tengok dah zaman sebelum daripada Nabi kita. Nak bangkit jadi Nabi. Celah-celah tu orang panggil sama tara. Orang panggil Nabi Isa. Allah Ta'ala akad naik ke langit. Maka nak bangkit Nabi Muhammad. Celah tu orang sesat ramai. Sebab tu Mu'tazilah kata, wajib di atas Allah kena bangkitkan Rasul dan pula Nabi. Supaya menyampaikan tentang ahkam-ahkam Allah dan hukum-hukum syariat pada manusia. Dan untuk nak gaba, nak menyebar. Lagi pula orang panggil nak mengeluar, nak memalingkan manusia daripada sesat mari kepada beriman. Makna kata bangkit Rasul ni ialah wajib di sisi Mu'tazilah. Tuhan nak bangkit, tak bangkit tak boleh. Kalau Tuhan tak bangkit, manusia sesat habis. Lepas tu, di tengah bangkit tu, bangkit Allah akan Rasul, bangkit Allah akan Nabi pada zaman ke zaman ni, orang panggil wajib. Di sisi mereka, iktikad mereka, pegangnya Mu'tazilah, kata wajib. Kalau tak bangkit, tak boleh. Sebab tu setiap masa tu Tuhan bangkitkan Rasul. Lepas tu buku bangkit Rasul, hatta Rasul, mari royak hukum ni, royakkan syariah, royak tertengah masalah syarak ni, wajib di atas Allah. Jawab Mu'tazilah kata wajib. Tapi ahli sunnah tengok. Bagi Mu'tazilah kata wajib. Maka harus bagi Allah. Ni perkataan Mu'tazilah. Ahli sunnah ni. Perkataan bagi Mu'tazilah. Maka setiap zaman itu Allah Ta'ala kena membangkitkan Rasul. Tuhan tak bangkit tak boleh. Ni perkataan Mu'tazilah. Maka harus. Ni dia panggil sebagai tafriq pada kata bersalahan. Jaga molek. Kita ngajar semua dah ni. Pok demo lah. Ngajar begini, babi tak main dah. Dia ngajar, babi tak main. Biar kita nak kelola, kita kelola. Biar kita ngajar, ni suku. Jaga adab ngaji, jaga adab tok guru anak murid. Jaga molek. Maka harus bagi Allah. Tafriq pada bersalah. Maka harus bagi Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu segala rasul dan ketiadaan bangkit. Maka perkataan ahli sunnah wal jamaah tentang bangkitkan Rasul ni wajib ke tak wajib? Maka jawab ahli sunnah wal jamaah kata tak ada wajib. Bahkan perkara tu perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak bangkit pun boleh, tak saya bangkit pun tak ada gapo. Itu perkataan bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah tak boleh Tuhan kena bangkit. Makna kata ke zaman-zaman itu Allah Ta'ala kena membangkit dan Allah Ta'ala kena utuh, Allah Ta'ala kena pelatihkan, kena arah akan setiap rasul kepada zaman ke zaman. Zaman kita Nabi Muhammad, zaman Isa dikata daripada fok Nasara, ialah Nabi Isa. Pada masa Bani Israel, Nabi Musa. Maka wajib kata Mu'tazilah di atas Allah bangkitkan rasul-rasul. Ada pun ahli sunnah jawab kata harus. Nak bangkit tak apa, tak bangkit tak apa. Ini perkataan yang bersalah mazhab ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ini bagi panggil perkataan yang berselisih pegangnya mereka kepada kita. Dulu hak perkataan bersalah Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Ahli sunnah kata di atas Allah tak wajib buat baik, tak wajib buat benda terlebih baik. Kata seorang ni pasti kata dia mulia tak mulia, itu harus bagi Allah. Nak buat kaya tak kaya harus bagi Allah. Tapi Mu'tazilah tak boleh kena buat baik semata, tapi benda terlebih baik kepada hamba. Dua dah. Satu perkataan capuk ni jadi dua perkataan. Lagi. Dan bersalahan pula, yakni seperti bersalahan Mu'tazilah bagi ahli sunnah. Pada mengatakan wajib bagi Allah membangkit Rasul. Tak situ. Dan bersalahan pula, yakni seperti bersalahan Mu'tazilah
akan ahli sunnah pada mengatakan wajib bagi Allah membangkitkan Rasul itu. Gapo bersalah bagi Mu'tazilah? Puak Mu'tazilah ni pada menafi mereka itu. Mereka itu menafi, mereka itu ingkar, mereka itu menolak. Gapo dia? Akan memperlihat Allah Ta'ala. Jadi Mu'tazilah kata kita tak boleh lihat. Kita tak boleh tengok Allah. Sama ada di dunia, sama ada di akhirat itu. Gitu mana tak pada menafi, yakni pada menolak Mu'tazilah. Pada menafi mereka itu ingkar, mereka itu Mu'tazilah, akan memperlihat Allah Ta'ala. Tuhan takwi kita lihat. Akan zatnya zat Allah Ta'ala. Zat mana sifat? Yang maha tinggi. Zat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tak boleh tengok weh. Dah. Sama Allah di dalam dunia tak boleh tengok. Akhirat pun tak boleh tengok. Begitu. Kata tiada memperlihat, tak boleh tengok akan Allah. Akan zatnya zat Allah maha tinggi. Yakni sama ada di dunia dan di akhirat. Begitu. Dah. Sama ada tak boleh tengok tu. Di dunia pun tak boleh tengok. Sama Allah dah. Akhirat esok pun tak boleh tengok juga zat Allah Ta'ala. Ini perkataan bagi Mu'tazilah tak boleh tengok. Dah. Dia pergi dengan apa? Pergi dengan ayat kata fa inistaqarra makan. Ayat ni ayat Nabi Musa duk munajat di atas bukit tu Sina. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Ni ayat ni. Jadi ayat ni ketika Nabi Musa duk munajat di atas bukit Sina. Dah bukit tu Sina. Musa minta nak tengok Allah. Nak tengok Allah. Allah Ta'ala tak sah lah. Musa tak pandai dengan mu nak tengok kau. Jadi Musa duk munajat, duk bisik, duk kecek. Ya Allah, mintalah aku lihat mu sekali di atas dunia ni. Bila-bila duk munajat, duk bertapa di atas bukit Tursina. Ayat kata lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Fok Nabi Musa pakat semua anak lembu yang dibuat oleh kau. Musa Samiri buat dengan mah. Pakat ada semua lembu tu. Musa ayak dah pesan ke Harun. Harun mu tengok moleklah kawan kawan tu. Nama giduk sembah benda lain pada Allah. Nama giduk buca lain pada Allah. Nama giduk kerana buat sembah benda lain pada Allah. Bila Musa naik pergi pada bukit tu Sina duk tapa 40 hari. Fok kaum dia ni pakat sembah anak lembu yang dibuat dengan mah, yang dibuatkan oleh Musa Samiri. Lepas tu Musa minta ke Allah. Minta ya Allah aku tengok mula sekali. Ketika aku duk munajat atas bukit tu Sina. Minta juga Musa nak tengok. Ternyata tak sah lah Musa. Tak sah tengok lah. Nak tengok juga. Lepas tu katanya di dalam satu ayat. Fa inistaqarra makanahu. Maka jika adalah tetaplah makan. Jika menetap Allah Ta'ala. Fa inistaqarra makanahu. Maka jika menetaplah ia bukit sana akan makanahu. Jika apabila mu tengok saat ni tu akan daku bukit tu tetap tak ada utuh, tak ada berkocok. Fasawfa tarani. Maka lagi engkau nampak akan daku hai Musa. Jadi apabila istaqarra menetap Allah akan makan. Jika bukit tu tak kocok, tak gonyek. Boleh tengok aku. Tapi apabila bukit saat ni dengar suara Allah. Dengarkan daripada kalamullah. Bukit kocok. Kocok. Musa jatuh sampai ke bawah di kaki bukit Tursina. Lepas pada itulah Musa pun bertobat. Aku tak mau tengok dah ya Allah akan dikau. Sebab di dunia ni bukan masanya. Sebab tu Mu'tazilah katanya al-istiqrar. Menetapkan akan bukit ni dikatakan ke? Muhal. Muhalun. Benda mustahil. Maka faru'iyatullah. Maka lihat Allah Ta'ala pun dikatakan muhalatun. Mustahil juga. Sebab bukit tak tetap. Tuhan kata mu tengok. Kalau bukit tu tetap Musa. Mu boleh tengok aku. Tapi kalau bukit tu tak tetap, mu nak tengok ku tak boleh. Dah. Maka Mu'tazilah pergi dengan ayat al-istiqra' muhal. Tetap pada bukit tak kocok, tak balik, tak gonyek, tak pecah tu dah. Itu satu perkara yang mustahil. Maka faru'iyatullah, maka lihat Allah Ta'ala pun mustahil juga. Inilah ayat yang berpegang takwi bagi Mu'tazilah gi kot tu. Ada pun yang panggil ahli sunnah al-istiqraru jaizan faru'iyatullahi jaizah. Lagi. Ni pegangnya mereka. Lagi weh. Maka harus baginya bagi Allah Ta'ala bahasa memperlihat ia seorang akan zatnya dan memperlihat ia Allah akan zatnya zat Allah memperlihat beri tengok akan hamba Allah
Boleh. Allah Ta'ala nak memperlihatkan hamba, melihat, menengok ataupun nampak akan zatnya. Tapi sungguh kata memperlihat, harus bagi Allah Ta'ala memperlihat akan zatnya. Istidrak pada kata harus memperlihat. Istidrak pada perkata harus baginya, bagi Allah Ta'ala bahawa memperlihat akan zatnya. Tetapi tiada jatuh melihatnya, melihat zat Allah. Tak jatuh, tak berlaku, tak hasil itu. Tiada jatuh, yakni tiada hasil. Dan tiada berlaku di dalam dunia. Tak berlaku. Lihatkan zat Allah Ta'ala ni tak berlaku. Dan tak jatuh di dalam dunia. Malaikat. Sungguh tak berlaku. Bagi kita dia motahai. Ku tengok Tuhan. Pamu tengok Tuhan nampak baik dah. Tuhan saat ni tu ada ngataring. Lepas tu muka apa gaya bukan. Wallahu mukhalifun bizalika. Allah Ta'ala menyalahi dengan demikian tu. Pun nampak baik tu. Siapa dia iktikad mendakwa kata dia nampak Allah Ta'ala dalam dunia, maka kufur kan tu. Dah. Malaikat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah. Malaikat bagi Nabi seorang boleh tengok Allah Ta'ala. Tengok bila? Pada malam Isra'. Pada malam Isra'. Bila pada malam Isra'? Yakni pada waktu dan ketika Nabi menerimakan semaya 50 waktu. Pada zaman itu, masa itulah Nabi boleh tengok Allah Ta'ala. Sebab naik pada mustawa tu. Langit pertama, langit dunia. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ke... Nabi nak dengan Jibril. Sampai langit 7, naik sampai Sidratul Muntaha, naik sampai Lauhil Mahfuz, naik sampai Arash Ilahi, naik lagi. Lek sana langit yang 7 ada benda lagi. Naik sampai kepada mustawa tu tempat sama. Dah. Jibril kata, "Hey ya Muhammad, hari ni kita dua kena iftaraqah, kena bercerai. Tak boleh duduk kali dah." Pak Nabi tahu ke mana kita mariak jawi, mariak bombing mai pada Mekah sampai mai pada Madinah sampai Palestin, duk Palestin tu naik ke langit. Pangano duduk kita kena becek dua kawan yang kasih yang sayang ni. Jibril kata, "Ku tak boleh pergi. Kalau ku masuk dah tempat ni dalam 70,000 cahaya ni, nescaya diri aku akan terbakar dan hancur." Jadi zat bagi Jibril tak pandai nak masuk di dalam 70,000 cahaya untuk nak bertemu dengan Allah. Nak ayat Allah Ta'ala bukan di atas. Kena lepas 70,000 cahaya baru boleh temu dengan Allah Ta'ala. Jibril kata, "Aku nak masuk tak boleh lah cahaya ni. Kalau aku masuk, bakar diriku." Oh gitu Nabi kata. Nabi pun masuk. Masuk cah dalam cahaya 70,000, beribu-ribu cahaya. Lepas pada tu timbul lek sana 70,000 cahaya. Bertemu dengan Allah. Boleh tengok zat Allah di dalam dunia ketika jaga dan dengan ruhnya ruh Nabi. Tapi Nabi tengok tak boleh royak kata zat tu hebat mana. Bila kaifiyatin. Dengan tapa kaifiyat atau Tuhan ni besar, Tuhan ni halus, Tuhan ni ada. Tak boleh royak. Kaifiyat tengok zat Allah Ta'ala. Pia yang boleh tengok Allah Ta'ala dalam dunia. Berlakunya ru'yatullah. Berlaku memperlihat Allah. Lakukan tengok Allah. Ialah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra'. Maka telah melihat ya Nabi pun lihat, Nabi pun tengok akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengokkan Allah Ta'ala dengan dua mata kepalanya, dua mata kepala Nabi. Nabi tengok dengan mata dia. Ni mata kita pun ni orang panggil mata kepala ni. Ni mata lepas tu kepala. Habat tu panggil dua mata kepala. Tengok dengan mata lemak. Nabi tengok lepas daripada 70,000 cahaya, Nabi tengokkan zat Allah. Allah Ta'ala bukakan hijab, Nabi boleh tengokkan akan zat Allah. Supaya kita ni kalau Tuhan buka hijab, kita boleh tengok. Tapi nak kata berlaku kedak kita saat ni boleh tengok Allah. Jawab kata atas dunia tak berlaku, tak asih. Lepas tu siapa dia dakwa atau tengok, hak ni kufur tengok lagi. Maka telah melihat ia Nabi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga. Yakni ketika Nabi sedar, bukan dalam mimpi. Mana tak? Di dalam jaga, yakni bukan di dalam mimpi. Nah, bukan dalam mimpi Nabi. Dalam ketika Nabi jaga, Nabi sedar. Itu dia. Dengan tiada kaifiat, dengan tak ada kaifiat nak royak tahu Tuhan besar, nak royak tahu Tuhan halus, Tuhan ada tangan macam itu tak boleh royak weh. Abdul Rahim, tengok Abdul Rahim. Dan barang siapa mendakwa akan melihatnya, melihat Allah. Ya dakwa, ya mengaku, ya mengata-ngata. Kita mendakwa. Dan barang siapa mendakwa, yakni mengaku-ngaku, mengata-ngata, akan melihatnya, melihat Allah Ta'ala di dalam jaga. Orang lain pada Nabi dakwa tu, ya tengok Tuhan. Bila ni melihatkan Allah Ta'ala dalam jaga? Pada dunia. Dah pada dunia ni. Dia tengok Tuhan.
Lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni selain pada Nabi. Lepas tu lagu mana hukum dia? Maka gapo dia? Tiada syak, yakni tak ada ragu-ragu dan wawih pada kufurnya. Kufur bagi seorang yang mengata, yang mendakwa kata tengok Nabi. Tengok Allah Ta'ala dalam tika jaga. Adapun dalam tidur, maka tiada khilaf, tiada bersalah pada harusnya harus melihatkan Allah Ta'ala dalam tika tidur ataupun dalam mimpi. Dan jatuh melihatkan Allah Ta'ala di dalam mimpinya. Tengok. Tengok dah. Ni. Ni perkataan yang bersalah. Tengok. Ni. Tu baik kaji lah. Tiada kalah. Delah negara delah. Tengok molek. Perselisihan dan perkataan yang bersalah. Silan. Negara. Farid duduk mana Farid? Farid duduk bangun. Negara. Ubah sikit dah. Ya Allah. Budak-budak ni dah. Jadi orang juh. Jangan jadi orang karuk. Royak semua dah. Jangan jadi orang ngaruk. Orang ngaruk tu tak saya, manusia tak saya. Orang juh manusia saya, Tuhan saya. Lepas tu kita nak wik orang saya, kena orang beci. Kita nak wik orang saya. Nak wik orang saya jadi perangai molek, perangai juh. Lepas tu bapa you royak gapo le pun nak. Dengar lalu dah. Lepas tu pio-pio tak dengar kita kecek. Lepas dah ni kita tak panggil masuk akal balak. Malam Jumaat kita buat makan malam. Lepas tu kita nak cik nama lepas dah ni. Pio hak karuk tak reti cakap malam Jumaat dia tu bik duk ponok. Tak usah masuk makan. Babu tak usah jamu dia tak juru. Orang tak reti kata tak usah panggil masuk makan dalam ni. Dah. Minta wi. Tak kalah masalah kita ada bercara mata tengok dah. Daripada perkataan yang berselisih. Berselisih. Semua pelajar tengok sini dah. Ngaji wi molek dah. Tengok sini. Pati ni. Kama dia bahasa daripada al-aqwalul mukhtalafatu fiha, yakni segala perkataan hak yang jadi selisih padanya pada al-aqwal di antara Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ialah asal dia daripada anak murid bagi Hasan Basri. Dia ni daripada asalnya dia gelecah dan pula ia gelici. Sebab apa panggil Mu'tazilah? Asal ia gelici daripada Hasan Basri. Sebab tu Hasan Basri kata i'tazalani. I'tazalani, telah gelecahlah akan daku oleh Wasil bin Atta. Ni pala Mu'tazilah ni Wasil bin Atta. Ni orang mula-mula jadi Mu'tazilah. Kerana kena tahu usul asal. Supaya kata ahli sunnah wal jamaah siapa dia asal? Kena pada Abul Hasan Asy'ari. Orang mula-mula berjalan di atas masalah jalan ini, di atas garisan ini, di atas dasar ini, ialah kena pada Abul Hasan Asy'ari dan pula Abu Mansur Maturidi. Hak ni orang panggil mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dua orang ni lah mula-mula jalan atas dasar, atas garisan, ya orang panggil mazhab ahli sunnah wal jamaah. Lagi pula akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada pun Mu'tazilah, yakni asal Mu'tazilah Wasil ni anak murid bagi Hasan Basri. Tapi satu ketika dia tu tak turut tok guru. Dia saat ni perkataan dia selisih pada tok guru. Dia gelecah daripada tok guru, maka tok guru dia Hasan Basri kata, "I'tazalani Wasil bin Atta." Telah gelecah dan silaplah pegangnya Wasil bin Atta daripada aku. Sebab tu panggil Mu'tazilah, orang yang gelicih dan gelecah daripada Hasan Basri, maka di tok gulung ini nama Mu'tazilatun Mu'tazilah. Tengok. Kama dia i'tikad Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal jamaah, mana tempat tak serupa, mana tempat tak balak, mana tempat bersisih. Tengok belakang tu. Yang sambungnya Mu'tazilah faham molek. Wajib bagi Allah Ta'ala memperbuat perkara yang solah dan perkara yang aslah. Perkara solah, perkara yang aslah. Perkara yang baik, perkara yang lebih baik. Supaya mana lebih baik? Kita kata seperti iman membetul pada kufur. Tuhan buat orang ni berimeh. Lepas tu membetul pada orang ni kufur. Maka ni dia kata Tuhan tak adil ni buat orang ni berimeh, orang ni tak berimeh. Maka kalau kita tengok kepada perkataan Mu'tazilah, makna kata Tuhan kena buat orang tu jadi berimeh belaka. Lepas tu kalau kita suluh dengan akal kita, banyak mana orang berimeh, banyak mana orang tak berimeh, tengok di dunia ni. Orang dalam dunia ni berapa ribu juta? Dalam 3,000 juta, 4,000 juta. Pahala tengok mari, mana banyak mana orang berimeh, tak berimeh. Ramai tak berimeh. 1,000 juta lebih kurang yang berimeh. 3,000 juta lagi tak berimeh.
Lepas tu kalau kita tengok pada perkataan Mu'tazilah, dia boleh jadi ke? Tuhan kena buat solah, buat aslah semua. Maka sini tak terimalah pada akal kita. Tengok orang di dunia 2, 3, 4 ribu juta. Hak berimeh 1,000 juta, 3,000 juta tak berimeh. Bermakna kata ketika ni Tuhan tak ada. Sebab bagi Allah Ta'ala wajib kena buat benda baik. Kena jadi berimeh belakang di dunia ni. Faham tak berimeh 3%, 3 suluh lagi. 4 suluh, 4 bagi. Berimeh 1 bagi, tak berimeh 3 bagi. Makna Tuhan tak ada. Kalau kita tengok kepada perkataan Mu'tazilah. Dah. Sehat membetuli pada sakit. Dan wajib di atas Tuhan memperbuat perkara aslah. Apa perkara aslah? Yakni perkara yang terlebih baik. Seperti makan sedap membetuli makan tak sedap. Seperti serenuk sangat. Orang ni serenuk lah. Ramah dengan keluarga apa ni. Maka membetuli tak serenuk mana. Serenuk juga pergi sikit-sikit. Kemudian perkataan ni termasuk hak ni orang panggil termasuk dalam perkara yang mungkin lah buat baik Tuhan buat baik seorang. Maka mungkin ke tak mungkin. Maka kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebut kata perkara mungkin, perkara yang harus bagi Allah. Tuhan nak buat pun tak apa. Tuhan nak tinggal pun harus bagi Allah. Sebab akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, harus tu satu sifat dan satu perkara akidah kita kena pegang. Harus Allah Ta'ala buat mungkin, harus Allah Ta'ala tinggal mungkin. Maka solah dan aslah ini termasuk di dalam mungkin. Tuhan nak buat siapa dia kaya? Mungkin ni. Orang panggil perkara harus ni. Harus bagi Tuhan. Tuhan nak buat dia ni kaya. Harus bagi Allah. Tuhan nak buat dia ni tesak. Harus bagi Allah. Tuhan nak buat dia ni mulia. Harus bagi Allah. Tuhan nak buat dia ni hina. Harus bagi Allah. Tuhan nak buat orang ni aling. Harus bagi Allah. Ini semua ni termasuk di dalam perkara mungkin. Maka akidah kita Ahlussunnah, jawab kata perkara ini harus bagi Allah. Solah dan aslah. Tapi Mu'tazilah kata, tak boleh. Tuhan kena buat baik semata-mata. Maka jadi bercanggah dengan hukum-hukum lain. Dan bercanggah dengan benda kita duk tengok supaya kalau orang tu wajib bagi Allah Ta'ala kena buat solah dan aslah. Semua orang kena berimeh habis dalam dunia. Tapi kita tengok orang berimeh dengan Allah. Satu apa? Satu tupuk, satu bahagia. 3 bahagia lagi tak ada berimeh. Tengok molek. Deh. Dan pula menafi mereka itu dan menolak. Perhati molek tengok sini. Akan memperlihat Allah Ta'ala. Ni Mu'tazilah pegang ni. Akan zatnya yang maha tinggi bagi hamba. Bagi Mu'tazilah tak boleh tengok. Dunia pun tak boleh tengok. Akhirat pun tak boleh tengok. Klik ke akhirat tak boleh tengok zat Tuhan. Ketika kita masuk syurga tak boleh tengok zat Tuhan. Tapi bagi orang-orang beriman, kalau kita tengok pada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bagi orang beriman boleh tengok zat Allah kata setengah sehari sekali, kata setengah 2 kali sehari, kata setengah 3 hari sekali, kata setengah seminggu sekali. Ini akidah bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Mu'tazilah tak boleh tengok. Sama ada di dalam dunia, akhirat tu sama telah. Dunia pun tak boleh tengok. Dunia sama telah tak boleh tengok, akhirat pun tak boleh tengok. Dan dirinya. Yakni tiada harus kita hamba lihat akan zatnya zat Allah dan diri. Sama ada di dunia dan akhirat, kerana berpegang dengan suatu ayat. Nabi Musa ketika munajat di Bukit Tursina, qauluhu ta'ala fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi kerana Tuhan kata Musa, mu nak tengok aku boleh, tapi syarat bukit kena tetap. Bukit tak utuh, bukit tak berkocok. Tapi bukitnya pergi berkocok. Kocok utuh sampai Musa jatuh kaki bukit. Maka sebab tu Mu'tazilah kata al-istiqrar, bertetap bukit itu sekarang satu perkara yang mustahil. Mustahil nak tetap. Apabila perkara bukit saat ni nak tetap tak boleh, faru'yatullahi ta'ala muhalatun. Maka diri lihat dan tengok Allah Ta'ala pun jadi satu perkara yang mustahil. Kerana bukit tak tetap tika ni, maka apabila bukit tak tetap sebab bukit tu kocok, bukit tu utuh, Musa golek jatuh sampai kaki bukit, bertobat pun tak ampuh ya Allah. Maka Mu'tazilah pegang ayat ni, faru'yatullahi ta'ala muhalatun. Tengok tu pun jadi perkara mustahil. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqadu Ahlussunnah al-istiqrar jaizun, tetap bukit. Kalau Tuhan nak tetap, harus bagi Allah. Tak si bukit kocok. Jika Tuhan nak kallamallahu Musa taklima, Tuhan nak buka hijab Nabi Musa tu tengok. Kalau Tuhan nak menetap, boleh. Kamu ada perkara tetap bukit, perkara yang harus. Faru'yatullahi ta'ala jaizah. Maka tengok Tuhan pun harus. Tapi Tuhan tak sewi tetap. Sebab tu tak jadi tetap. Maka perkataan Ahlussunnah boleh tengok Allah di dalam akhirat. Di atas dunia tak boleh. Maka jawab daripada Ahlussunnah. Ya nak jihad Ahlussunnah. Maka harus baginya ta'ala memperlihat solah, memperbuat solah dan aslah. Harus bagi Allah nak buat baik, nak buat dia ni kaya, nak buat dia ni tesak, nak buat dia ni mulia, nak buat dia ni kerana dia mulia, nak buat dia saat ni tu hina, nak buat dia ni alim, nak buat dia ni jahil, nak buat dia ni kedebai, dia ni jadi tak kedebai. Tu buat belakang boleh buat.
Dak aslah benda ni terlebih kaya. Oh ni terlebih dabai misalnya. Harus kerana benda ni orang panggil perkara mungkin. Kenapa? Boleh buat? Kerana ini kedua termasuk dalam perkara mungkin. Seperti Tuhan jadi seorang yang kaya pada membetuli yang fakir. Dan seorang yang sangat kaya pada membetuli seorang kaya biasa. Ni orang panggil perkara yang harus. Jangan nak buat. Boleh. Tak sewa. Boleh tinggal tak sewa. Tak ada apa. Ini i'tikad bagi ahli sunnah wal jamaah. Maka harus bagi Allah Ta'ala memperlihati akan zatnya, akan hamba, yakni pada akhirat. Nah, kerana berpegang dengan satu ayat Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, ila rabbiha nadhirang. Dan melihatlah ia nafsu saat ni. Ila rabbiha kepada Tuhannya. Boleh tak? Tengok Tuhan kata boleh tengok nafsu seorang dan diri seorang apabila ia bersepakai dengan nafsu mutmainnah. Dia kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala panggil nafsu mutmainnah suruh jumpa dengan dia, masuk syurga kali hamba dia. Lepas tu suruh tengok pula zat Allah Ta'ala. Ni dalil katanya, boleh tengok zat Allah Ta'ala di akhirat. Mana dalil? Ila rabbiha nazirah. Ayat lagi. Lilladzina ahsanu wa ziyadah. Murad az-ziyadah ru'yatullahi ta'ala, tetapi tiada jatuh dan berlaku dah hasil dalam dunia dan memperlihatkan Allah Ta'ala. Tapi bagi seorang kalau dia dakwa, dia saat ni kata, dia boleh tengok Allah Ta'ala dalam dunia, maka kufur kalau dia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Adapun kalau dalam tidur, halat tidur tak ada apa nah. Dia ni kata dia mimpi jumpa Allah Ta'ala. Dia boleh tengok Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala dalam ketika tidur, bukan dalam ketika jaga. Hak ni harus. Tengok Imam Hanafi, Abu Hanifah dan pula Imam Syafi'i, kita semua ni boleh tengok Allah Ta'ala di dalam mimpi. Imam Hanafi sampai 90, sampai 100 kali boleh tengok Allah. Bukan Nabi. Boleh tengok Allah sampai 100 kali. Nabi tak ada kena kecek. Fok ni kadang-kadang jumpa dengan Nabi. Hari-hari. Tidur hari ni jumpa dengan Nabi. Kadang lekat masalah apa Nabi mai royak. Fok ni tak ada kena kecek. Lihat Nabi kadang-kadang hari-hari. Kadang sehari 3 kali bertemu dengan Nabi. Dengan Allah Ta'ala mimpi tu. Hak tu orang perkara yang haram. Buka kitab ni pula. Kami boleh kata. Wallahu a'lam. Nah, tak ni dulu. Boleh tarik dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah menjadi Allah Subhanahu wa taala pada mereka itu, pada malaikat-malaikat. Allah Taala menjadi ke apa? Tengok molek weh. Menjadi atas berupa-rupa dengan segala rupa-rupa yang bersalah, yang elok sekaliannya kalian lupa. Makna malaikat tu dia boleh tashkil. Allah Taala buat rupa dia boleh berbentuk ke berbagai-bagai. Tapi rupa dia tu dia boleh buat apa? Dia misalnya nak buat lelaki. Laki-laki yang jangok. Tengok Jibril satu ketika kan. Dia turun mari ke langit. Ketika Nabi tu bainana. Sahabat kata di antara kami tu. Kami tu saat ni kan. Julusun kami duduk di antara Nabi dan kami. Duduk mari satu orang laki-laki rupa jangok putihnya. Dah bayar duthiyab. Baju putih lagi pula cuci tak ada tenaga. Tak ada kesennya sapi dia. Maka malaikat ni dia boleh buat rupa belaka, bentukkan manusia, bentukkan lelaki yang comel saja, tapi semua bentukkan malaikat yang boleh berupa ni orang panggil rupa-rupa yang comel-comel, yang elok-elok. Kadang dia jadi satu orang lelaki, aku tak biasa tengok lelaki baik ni jangok dengan jari je, Allah comel jari je. Aku tak biasa tengok jangoknya jari, bagi tak usah kata muka. Jari ni comel dah, muka tak ada kecek. Aku tak biasa tengok je dalam dunia orang jangok baik ni. Tu rupa malaikat tu. Ada pun setan dia boleh tashkil juga, tapi tashkil boleh kan rupa huduh-huduh. Iblis, jin, yang merupa, dia tashkil boleh. Jadi rupa babi, jadi rupa anjing, jadi rupa kucing, jadi rupa harga beruk tua, jadi rupa ayat ni. Orang panggil sebelah balik syaitan dan jin. Golek ke dia boleh berupa melangkah, tapi rupa hak cuma-cuma rupa huduh. Tapi malaikat dia boleh tashkil merupa segala rupa, tapi rupa tu comel-comel Allah Ta'ala jadi padanya. Dan terbahagi mereka itu dua bahagi. Malaikat tu bahagi dua. Satu daripada dua bahagi. Tiadalah baginya bagi malaikat pekerjaan. Malaikat ni ada dua bahagi. Satu bahagi bagi malaikat tu tak ada kerja, tak ada tugas. Tak ada bertugas apa-apa. Tak ada kerja apa-apa. Cumanya terjadi duduk subhanallah. Duduk berdiri. Kira. Duduk kira semua. Dia duduk sebut Allah. Setengah tu kerja. Duduk kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerja tak? Tak. Tak supaya Jibril. Jibril yang tiwak turun wahyu.
Mikail nanti buat turun hujan. Ha tu khija malaikat. Ada satu bahagian daripada malaikat tidak bertugas apa-apa. Cuma nanti kata subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa kemak buat ni? Tak ada khija apa. Tuhan jadi dia untuk nara. Ya'budunallah. Beribadat pada Allah. Tasbih dengan Allah. Satu bahagian. Deh. Lagi pula malaikat selama-lama masanya di dalam mengenalkan Allah dengan tasbih dan tahmid. Duk tasbih ke Allah subhanallah. Dan tahmid kata alhamdulillah. Dan takdis. Nakdira menyucikan akan Allah subhanahu. Khijaya nanti menyucikan Allah, nanti tasbihkan Allah, nanti memujikan Allah. Tu khija malaikat satunya tak ada tugas siapa. Khijanya tak ada. Cumanya Tuhan suruh dia kata subhanallah ataupun kata alhamdulillah. Dan tiadalah mereka itu malaikat berbimbang. Dia duk bimbang-bimbang. Ini ada makan dah depan kita. Asyik lah, trik kerja tak boleh motong pun tak boleh motong. Anak nak mengaji. Lepas tu nak bayar kateng lagi. Surat anak pun tak ada beli. Lagi pula cuk kana. Cuk kolah. Jadi bimbang. Fok kita dia tak boleh kerja bimbang. Anak nak makan apa ni? Kita nak makan apa? Anak nak buka ngaji dah kateng nak bayar. Nak beli cuk ngaji. Cuk ngaji. Macam mana? Cuk ngaji. Hak ning, hak besar, hak alu. Pas ni dekat raya duit tak ada sekot. Jadi bimbang. Kita ni ada bimbang-bimbang. Ada rusing-rusing. Tapi malaikat tak bimbang. Tak ada bimbang kata tak ada makan weh. Tak ada duit nak beli. Ya bimbang apa? Ya tak ada kena kenyir dengan nasi. Malaikat dia bukan kenyang dengan nasi. Fafak kita dia kenyang dengan nasi. Hari-hari kena beli. Kena beli beras. Kena beli lauk ayam, lauk daging. Kena beli ulat tu, ulat ni. Beli bawang. Kerana kita kena makan. Makan nasi. Minum air. Kamar dia malaikat dia tak ada bimbang-bimbang. Sebab apa? Dia tak ada makan, tak ada minum. Cumanya dia kata, subhanallah, alhamdulillah. Lepas tu kerau dawa. Kenyir dengan subhanallah. Kenyir dengan alhamdulillah. Sebab tu dia tak ada bimbang-bimbang. Tak ada urusan dengan makan, minum. Deh. Kita ni bimbang. Asyiklah tahun ni. Motong pun tak boleh. Nak buat kerja pun tak boleh. Anak pun nak mengaji. Anak kena bayar teng, kena beli katna. Cuk anak pun ni nak kilasi pun dah. Kena beli cuk kilasi pun dah. Allah sakit kepala weh. Ni kita ada bimbang. Malaikat tak ada bimbang-bimbang. Dan tiadalah mereka itu berbimbang dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain daripada Allah. Cuma ya bimbang. Lagu mana nak kata subhanallah, subhanallah. Jadi bimbang tu ya. Dengan buku makan, buku minum, buku jalan pafok kita. Dia mau boleh pergi jalan belakang katuk tu ni. Dia mau kata nak nung terang. Ataupun nak kerabi. Ataupun nak nung. Nah, mana? Nak pergi ke setu, nak main longkang. Kita tak ada duit. Anak pun nak pergi. Duk ngerak kita. Nak pergi nak pergi ya. Lepas kita serabut motang pun tak boleh duit. Serabut anak cari betel pun tak boleh. Bimbang tak? Bimbang. Tapi malaikat dia tak ada bimbang macam kita. Sebab kita bimbang tak boleh bimbang. Malaikat orang berimej kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dah. Dan yang satu bahagian lagi memperintah akan segala pekerjaan daripada langit kepada bumi. Satu malaikat lagi Allah Ta'ala perintah. Dia tu bertugas perintah Allah Ta'ala daripada langit sampai ke bumi. Seperti Jibril. Perintah Allah tugas ke dia. Menyampaikan wahyu daripada langit. Wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas barang yang terdulu qada Allah, atas barang yang terdulu lah oleh hukum Allah, atasnya atas satu bahagian pada malaikat. Dan berlaku atasnya atas qada Allah, atas barang yang terdulu qada Allah ni, qada Tuhan Azza wa Jalla, yakni qada ataupun takdir Allah Ta'ala. Lagu mana takdir dia? Hei Jibril, mu pergi wahyu. Hei Jibril, mu pergi peracur situ supaya peracur fok kau lu. Tu tugas Allah Ta'ala terhadap mereka. Qada tu kamar dikata kepalanya. Hadis sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka hadis sikit dia. Wa rawaina fi muwatta'il Imam Malik rahimahullah an Ata'in ibni Abdullah al-Khurasani. Khurasani qal. Tengok berriwayatlah oleh kami pada kitab Muwatta'. Muwatta' ni Imam Malik karya dia dekat 40 tahun dah. Kerana minta daripada satu khalifah Maimun. Maimun minta, hei Malik, hei Imam Malik, mu cuba karya kitab masa tu Islam tengah-tengah dia ada perkelahian kabut. Duduk di dalam masalah. Lepas tu mari satu khalifah, pemimpin, presiden yang bernama Maimun dah. Dia kata, hei Imam Malik, hei Malik, hei Imam Malik, mu cuba karya lah kitab hadis buat. Imam Malik pun serabut duk karya. Sampai hampirnya kat 40 tahun nak boleh sudah kitab Muwatta' 4 jilid. Lah ni jadi 5 jilid. Hadis mula-mula belum daripada timur Bukhari. Belum daripada timur kan Sahih Muslim.
Maka kata Imam Syafi'i, asahul kutubi ba'dal Quran huwa muwatta' lil imami Malikin. Ini perkataan Imam Syafi'i tanggungnya sebelum timur Sahih Bukhari, sebelum timur Sahih Muslim, sebelum timur Sunan Sittah. Imam Syafi'i kata, asahul kutubi, sesahih-sahih dan sebetul-betul kitab selepas daripada Quran. Hak nombor 2 selepas Quran, huwa kitabu muwatta'in lil imami Malikin. Ialah kena pada kitab bagi Imam Malik Muwatta' ni. Ayat tu dulu orang panggil kalah hak tinggi sekali, kalah nombor 1 sekali, hak sempurna sekali, hak pasal sekali ialah Al-Quran. Lepas pada Quran ialah kitab Muwatta' ni. Tapi belum daripada timur Bukhari dan pula Muslim. Deh. Kemudian pada Atta Ibn Abdullah Al-Khurasani. Ni bukan orang Arab Khurasani. Duduk belah balik nu. Dakistan, Zubikistan, Tajikistan. Duduk dari belah lik Rusia. Yo fok duduk lek tu yo banyak fok bijak-bijak. Tilmisani daripada Imam Tirmizi bukan orang Arab. Tapi daripada fok Dakistan, Zubikistan, Tajikistan. Daripada Khurasani. Fok bukan Arab tapi bijak lebih pada Arab. Daripada Khurasan tu enak. Tu dia katanya qal berkata ia Atta Ibnu Abdullah qala li berkata bagi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata oleh Rasulullah bagi tana tasafahu berjabat salehlah oleh kamu berjabat saleh apabila temu jabat saleh kenapa berjabat saleh tasafahu berjabat salehlah oleh kamu hi Atta kenapa jabat saleh temu kena berjabat saleh berjumpa jabat saleh yazhabil ghillu nascaya hilang oleh sifat dendeh. Sifat aketik dendeh. Apabila orang jabat saleh kita jumpa sang kita jabat saleh kita dah akad tak akad jabat saleh mau jabat saleh ning orang panggil jabat saleh musafahah ni satu perkara yang menghilang Allah Taala mencabutkan karat dan pula penyakit dendeh dalam hati. Sebab tu apabila kita jumpa assalamualaikum waalaikumsalam jabat saleh malaikat demo malaikat kita malaikat duk tanya kita malaikat dengan pegang pak dengan kita jabat saleh hari ke hari wisaleh hari jabat saleh hari-hari Allah Taala buaikan sifat dendeh sifat akatik dalam diri kita sebab kata tasafahu yadhhabil ghillu tu dia panggil jawab tolak tu jawab tolak tasafahu wa tahadau tahabu dan ambil hidayah apa tahadu makna kata nak bimakna al-muhada yakni liyu'til hidayah supaya yu'ti al-hadiyah. Tu dia. Liyu'ti supaya memberi al-hadiyah. Mana nak? Wa tahdau dan memberi hadiah oleh kamu. Kamu wi hadiah. Ataupun demo wi hadiah kita wi hadiah. Kita ingat kesan kita pergi jalan Phuket. Ataupun kita pergi jalan ko arang ko tu. Sana bakak nah. Klik mari beli kes sejadah so. Ataupun kapek wi kegu kita. Apabila kita beri hadiah pada satu orang, ketika ni kima tahabbu kasih sayang oleh kamu tu akan capak kasih sayang sebab tu kita gimana klik hadiah ke mak kita gimana klik hadiah kepada ada wah tangi sebab tu kita nak pergi moh kena ada wah tangi cik weh ni ka tu kaya berdengung tapi pergi moh tak ada bibit posaka sekilo tak ada bibit ni orang panggil tak menimbulkan kasih sayang tak menimbulkan mahabbah wa mawaddah di antara kita nak timbulkan mahabbah kasih sayang kita pergi moh demo kita bawa wah tangi weh saka kerana tepung buku kerana tupak kerana we adakan hadiah baru nak timbul kasih sayang Nabi kata wa gapo tahabu lagi pula apabila engkau we hadiah timbulkan kasih sayang wa tadhhabis syahda'u dan hilanglah oleh berseteru dan pula hilang tetangga seteru sekat tu dekat mana kata wallahu a'lam dah pada tu